Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton FB yang dirahmati Allah, penonton-penonton FB yang budiman. Saya Dr. Haslina binti Hassan daripada Academic Management and Admission Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. IIUM, Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton FB yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang budiman, pelajar-pelajar. Saya Dr. Haslina binti Hassan untuk bersama-sama daripada Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah di Malaysia, Hadiqatul Ilm wal Fadilah, the International Islamic University Malaysia. Saya mengambil kesempatan di pagi Ahad adik-adik harmoni ini untuk mengajar adik-adik sekalian mengenali Al-Islamiyah apa ada di dalam taman budi dan ilmu wal Fadilah, the Garden of Knowledge and Virtue. Untuk pengetahuan, saya mengambil kesempatan di pagi Ahad UIAM ataupun IIUM telah ditubuhkan sejak 39 tahun yang lalu mengenali program-program di dalam telah berkembang budi dan ilmu daripada art stream ke science stream dan telah menerima untuk pengetahuan pelajar daripada seluruh pelosok dunia ataupun pelajar-pelajar ini telah datang daripada lebih 109 tahun negara di dunia dan program dalam kami telah berkembang, kita boleh berinteraksi dengan pelajar-pelajar daripada pelbagai budaya, menerima dan latar belakang pelajar daripada seluruh pelosok dunia, ilmu pelajar-pelajar ini dan datang daripada lebih 120 negara kalau di dunia nak dan di dalam menjadi warga kita boleh berinteraksi dengan pelajar-pelajar daripada pelbagai budaya kita dan latar belakang kecapi sama-sama mewarnai saya selaku alumni ilmu Taman Ilmu dan Budi sangat berbangga itulah dia adik-adik warga kalau UIM hingga kini saya menjadi warga UIM banyak kalau kita manfaatnya yang boleh kita program-program yang ditawarkan kecapi sama-sama IIUM saya selaku bermula dari UIM asasi sangat berbangga kita menawarkan pelbagai kini saya program asasi adik-adik boleh kalau kita lihat program-program yang ditawarkan oleh dan yang berlatar belakangkan ataupun program asasi kita menawarkan pelbagai program asasi berminat adik-adik nak masuk ke UIM ni senang je lah seperti universiti lain yang berlatar isi je UPU tu dan yang berlatar belakangkan ataupun adik-adik berjaya memenuhi syarat-syarat kemasukan ke undergraduate ataupun program ijazah adik-adik berminat boleh nak masuk ke UIM ni senang je lah ataupun seperti universiti lain untuk meneruskan pengajian adik-adik di sana. Okey? Dan suka saya maklumkan di sini adik-adik berjaya memenuhi syarat-syarat kemasukan ke undergraduate ataupun daripada universiti lain. Adik-adik boleh datang ke Gombak ataupun kita ke Kuantan untuk meneruskan pengajian adik-adik di sana. Suka saya maklumkan integration of knowledge. UIA mempunyai minimization of knowledge yang agak berbeza daripada universiti lain di mana rata-rata alumni yang telah kita berjaya bergraduasi kita menekankan integration of knowledge berbangga dengan tempoh pengajian yang telah dilalui sepanjang of knowledge kursus mereka di peringkat ijazah ataupun di yang telah berjaya siswazah. Semalam saya berpeluang menghadiri ibadah camp. Di UIA kita ada macam-macam camp. Antaranya ialah ibadah telah semalam dilalui sepanjang kuliah of kursus mereka di peringkat ijazah ataupun wahyu dan berterang pasca siswazah. Semalam saya berpeluang menghadiri ibadah camp. Di UIA ni kita ada macam-macam camp. Antaranya ialah ibadah camp. Semalam kuliah of Islamic Knowledge dihadiri oleh pelajar semata-mata malah semua staf
dimestikan untuk menghadiri ibadah kami ini. Yang saya nak sharekan di sini, semalam kita bersama dengan Dr. Sharifah Olonto daripada graduan daripada Department of Psychology yang berasal dari Filipina. Beliau menzahirkan kesyukuran beliau terhadap apa yang disumbangkan oleh UIM sepanjang keberadaan beliau di UIAM. Beliau menceritakan bagaimana mendapat didikan dan asuhan daripada pensyarah-pensyarah yang terdiri daripada yang datang daripada pelbagai negara. Maklumlah kalau kita latar belakang kita ni dibentuk sedikit sebanyak oleh negara yang kita datang, oleh pendidikan yang kita boleh menyampaikan kebudayaan yang menekankan bahawa Jadi saksikan beliau menyampaikan pidato dalam bahasa Melayu. Okey. So, jom kita penuhkan ataupun kita berkumpul di hadapan pentas utama ini untuk menyaksikan bagaimana beliau menyampaikan pidato dalam bahasa Melayu. Sedikit masa saja lagi. Telah mengambil manfaat daripada program-program dan kurikulum yang ditawarkan oleh UIM. Malah beliau mengambil kurikulum yang ditawarkan di UIM itu untuk diterjemahkan dan dipraktikkan di universiti beliau di Thailand. Bukan isu saja, terdapat juga kita So this is the Republic of Guinea, kita berbentuk dalam bahasa Perancis. So pelajar yang nak kita tampilkan ini akan berpidato dalam bahasa Melayu. Kita tengok, silap-silap dia punya bahasa Melayu dia lagi power daripada kita kan. So kalau kita nak saksikan, kita berkumpul di hadapan ini, di hadapan pentas utama untuk menyaksikan persembahan daripada pelajar UIM, Islam Antarabangsa Malaysia yang kita tampilkan khas untuk hari ketiga Jom Masuk IPT hari ini. Untuk menjadi pelajar di UIM. Untuk pengetahuan adik-adik, kalau kita nak pilih universiti ni, kalau nak ikutkan, katakanlah adik ambil accounting kan, banyak universiti dekat Malaysia ni yang tawarkan perakaunan. Tetapi selain daripada di-embed dengan Islamic virtue, Islamization. Tak kira lah nak jadi jururawat ke, nak jadi lawyer ke, nak jadi engineer ke, semua kita punya kurikulum tu telah disebatikan dengan Islamization of knowledge. Yang mana ia menjadi paksi untuk kita mengharungi cabaran dan membuat preparation untuk kita bekerja ataupun keluar ke masyarakat untuk berkhidmat. Jadi itu adalah satu faktor yang penting yang mana pembinaan syakhsiah itu haruslah dititik beratkan oleh setiap individu yang ingin memilih di manakah beliau nak meneruskan pelajaran itu ya. Saban hari, saban tahun kita menerima permohonan daripada adik-adik ataupun sini-sini adik-adik ataupun mungkin dalam rumah adik-adik itu ada mak bapak sendiri yang daripada UIA ataupun jiran ataupun sepupu, cikgu, ustazah ke kan yang pernah belajar UIA. Cuba tanya diorang apa pengalaman diorang ketika belajar di UIA. Dan saya rasa rata-ratanya akan memberi feedback yang bagus. Cuma saya nak pesan satu je. Selalunya lah kami di office selalu ataupun macam kalau kami pergi buat pameran di mana jom masuk IPT ke mana-mana pameran lah, selalu soalan yang selalu kita dapat, boleh ke saya nak masuk UIA ni, saya tak ada bahasa Arab.
Itu soalan lazim. You are not alone. Kalau adik tanya soalan tu, you are not alone. Jawapannya, siapa-siapa pun kita terima datang masuk UIA ni. Bukan maknanya dia kena sekolah agama, kena ambil kena ambil program dini, ataupun kena dari sekolah pondok baru boleh masuk UIA. Oh tidak, siapa pun boleh masuk UIA. Sebab nama ni pun tempat pengajian. Kat sini kita train adik-adik. Kalau tak tahu bahasa Arab, kita train daripada alif bata tu. Untuk pengetahuan adik-adik, yang join program kita ni bukan saja yang contohnya pusat asasi kan, yang datang join program kita ni daripada Jepun. Yang Jepun ni dia boleh pas bahasa Arab tu. Tak ada masalah. Kita punya Chinese students pun yang tak ada latar belakang menulis Jawi tu pun boleh pas bahasa Arab. Dan even yang Chinese student ni dapat best student daripada Faculty of Law, the kuliah of law. Jadi jangan jadikan bahasa Arab tu sebagai satu penghalang untuk adik-adik join dan berada di Taman Ilmu dan Budi. Banyak adik-adik dapat petik bunga-bunga yang harum dan indah. Bunga-bunga ini akan mekar selamanya di hati adik-adik di mana jua adik-adik berada, insya-Allah. Sekiranya adik-adik ada persoalan, bolehlah diajukan ataupun boleh email kami di asasi@iium.edu.my ataupun admission@iium.edu.my. Kita punya program ni adik-adik, kita prepare ke adik-adik tu daripada asasi hinggalah ke PhD. Kalau adik-adik ada dream to become an academician ataupun nak bekerja di industri, boleh melanjutkan pelajaran hingga ke PhD. Kita salurkan tu daripada asasi hingga ke PhD. Tapi kalau adik-adik tak start daripada asasi pun boleh, tak ada masalah. Contohnya masa undergraduate adik-adik join UIM, lepas tu masa pergi buat tempat lain, PhD datang balik ke UIM. Selalunya macam tu. Rata-ratanya yang saya tengok, pelajar-pelajar saya ataupun kawan-kawan saya sendiri pun dah biasa dengan UIM ni, sebab di UIM ni kita punya medium of instruction is English and Arabic. Arabic tu jangan risau. Arabic tu untuk yang buat syariah dan bahasa Arab saja. Yang lain-lain tu semua dalam bahasa Inggeris. Jadi apabila kita dah biasa dengan environment UIA yang reference-nya pun dalam bahasa Inggeris, rata-rata rakan-rakan saya ataupun pelajar-pelajar Garuda UIA ni, bila dia nak sambung masters ke degree, masters ataupun PhD di universiti yang lain yang bukan mempunyai medium of instruction dalam bahasa Inggeris tu, dia rasa kekok. Dan kadang-kadang tu dia pergi register sebulan, dia come back to UIM sebab dia dah serasi dengan environment yang ditawarkan oleh IIUM. Saya rasa adik-adik boleh browse through lah apa yang ditawarkan oleh UIAM. Boleh juga kenali kami dengan lebih lanjut lagi dengan pergi ke YouTube. Kat YouTube pun macam-macam program yang UIAM anjurkan. Dapat feeling, cuba tengok macam mana jenis-jenis forum ataupun webinar yang dianjurkan oleh UIAM. Sedikit sebanyak tahulah what's going on in the campus, what's going on in the Taman Budi dan Ilmu. Bila sebut taman tu kan, dalam hati ada taman. Macam itulah lebih kurangnya. Betapa banyaknya manfaat dan benefits yang akan adik-adik dapati sekiranya menjadi warga UIAM. Itu saja dari saya. Saya mengucapkan selamat maju jaya. Dan sekiranya mempunyai apa-apa persoalan, bolehlah email kami di admission@iium.edu.my dan saya akan pastikan yang persoalan adik-adik akan terjawab. Itu saja dari saya. Jumpa lagi. Selamat berhari Minggu bersama keluarga tercinta.